Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wal imam Arisan dari surah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat sama-sama mengerjakan sembahyang fardu maghrib secara berjamaah. Kita harapkan mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah kita. Dan juga kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala kerana Allah bagi kita peluang lagi untuk kita masuk kepada tahun baru 1435 Hijrah. Kita telah meninggalkan dunia ini lebih kurang, kalau umur kita 60 tahun, kita dah tinggalkan 60 tahun dunia ini dan telah hampir kepada kubur lebih kurang 60 tahun. Bila kita masuk, wallahu alam, tunggu sampai ketikanya. Kalau belum, tunggu dulu dah. Jadi insya-Allah kita akan masuk dalam perbincangan kita semana yang bulan lepas. Jadi kita masih lagi menceritakan tentang dosa orang yang meninggalkan sembahyang. Yang ini insya-Allah kita akan sambung. Kita sedap saya muka surat 44. Ya, ini siksaan bagi orang yang bersolat cepat. Menurut riwayat ahli tafsir bahawa firman Allah Subhanahu wa taala yang membunyi, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang yang solat yang lalai dalam solat mereka. Kalau segi mutajwidnya, dia tidak boleh berhenti pada fawailul musallin. Sebab itu disebut sebagai wakaf qabih, wakaf yang dilarang. Nak lagi sambung, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maksud dari ayat tersebut ialah mereka yang mematuk-matuk ayam dalam solat mereka, yakni tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya dengan baik, tidak ada tumakninah. Dan riwayatkan pula lah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sekali peristiwa datang seorang lelaki ke masjid dan Rasulullah SAW sedang duduk bersama-sama kami. Lalu orang itu berdiri solat, dan setelah selesai solatnya, dia pun datang kepada Rasulullah SAW dan kemudian mengatakan kepada orang itu, kembalilah engkau solat lagi, kerana sesungguhnya engkau tadi belum bersolat. Maksud Nabi, solatnya tidak sempurna. Maka lelaki itu pun kembali solat semula. Dan setelah selesai solat, datang lagi kepada Rasulullah SAW sambil memberi salam kepadanya, dan beliau menjawab salam. Ini Rasulullah SAW menjawab salam. Kemudian mengatakan lagi, wahai orang, kembalilah engkau bersolat semula, kerana sesungguhnya tadi engkau belum bersolat. Orang itu tetap mematuhi perintah Rasulullah SAW. Lalu kembali bersolat lagi, dan sehabisnya dia datang lagi memberi salam kepada Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW tetap menjawab salamnya dan memberitahu supaya ia kembali bersolat lagi, kerana sesungguhnya sebelum itu dia belum bersolat lagi. Hal ini telah berlangsung sebanyak 3 kali. Pada kali inilah lelaki itu lalu berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, demi zat yang mengutuskanmu dengan benar, aku tidak tahu bersolat yang lebih baik daripada itu. Ajarilah aku bersolat yang betul. Lalu Rasulullah SAW mengajar seseorang itu dengan sabdanya,
Iza qumta ila sholati fakabbir, summa qra' ma tayassara ma'ak minal Qur'an, summa rka' hatta tatma'inna raki'an, summa rfa' hatta ta'tila qa'iman, summa sujud hatta tatma'inna sajidan, summa majlis hatta tatma'inna jalisan, summa sujud hatta tatma'inna sajidan, waf'al zalika fi sholatika kulliha. Rawah Bukhari Muslim. Lalu Rasulullah SAW ajar, maksudnya mana? Jika engkau berdiri untuk solat, maka bertakbirlah, Allahu Akbar. Yang nak jaga tu Allahu Akbar tu, bukan yang ini jaga jugalah. Selok gitu kan, Allahu Akbar. Yang nak sebut tu yang jadi wajib, yang jadi rukun. Allahu Akbar tu yang rukun. Kalau Allahu Akbar, Akbar kau situ. Sama lagi. Kemudian dia kata, baca lagi apa yang kau tahu dari Al-Quran. Kemudian rukuklah sehingga engkau bertenang dalam rukukmu, yakni ada tatma'inah. Tatma'inah. Lalu bangkitlah engkau beriktidar tegak sehingga engkau bertenang dalam tegakmu. Setelah itu sujudlah sehingga engkau bertenang dengan sujudmu. Kemudian duduklah pula sehingga engkau bertenang dalam dudukmu. Kemudian sujudlah lagi sehingga engkau bertenang dalam sujudmu sekali lagi. Kemudian buatlah sama seperti itu dalam semua solatmu yang berikutnya. Sebab tu solat ni ada tatma'inah. Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Sekurang-kurangnya nak sambung lagi, milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'd. Cukup sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Mereka tampar kan. Kalau tak pandang tampar, sembahyang nak main. Sebab Allah cukup marah kepada orang yang sembahyang bermain-main ataupun mematuk-matuk macam patuk ayam. Laju kan. Kena tenang. Sebab kita menghadap raja segala raja. Kita nak ada esku pun kena smart kan. Tenang je. Nak tuanku pun lagi tenang. Ni nak hadap Allah, raja segala raja yang memiliki alam ini. Bukan milik negeri Selangor, bukan milik Malaysia, bukan memiliki apa ni Amerika, bukan, memiliki dunia ini, alam ini. Alam dunia, alam akhirat, angkasa raya dia punya semua. Akhirat pun semua dia juga punya. Ya, kita nak menghadap Allah yang maha hebat, yang maha perkasa. Sebab tu kena tenang-tenang dalam keadaan ta'zim kepada Allah, ini membesarkan Allah. Dan telah meriwayatkan Imam Ahmad daripada Al-Badri rahimallahu ta'ala bahawa Nabi SAW bersabda, la tujzi'u salatan la yuqimur rajul fiha sulbahu fir ruku'i was sujudi. Tidak sempurna solat seseorang yang tidak meratakan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Maknanya dia tak ada tatma'inah. Allah tak sampai tapi nak pergi mana mau kecapuih. Mau kecapuih tuan-tuan tak faham tanya nombor 9. Okey. Mana nak pergi kan? Itu dia. Dan ini adalah merupakan keterangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa seseorang yang bersolat apabila tidak meratakan punggungnya ketika rukuk dan sujudnya ini tidak ada tatma'inah, maka solatnya menjadi batil, iaitu pada solat fardu termasuk juga tatma'inah berkeadaan tenang, iaitu dengan meletakkan setiap anggota pada tempatnya. Allah kita dah okey dah, takut ada terbuai kan. Kalau dah faham, alhamdulillah, itu sebagai pengukuhan. Kalau tak faham, hari ini ilmu baru. Kemudian Nabi SAW pernah bersabda, asyaddun nasi sariqah, ataupun asyaddun nasi sariqatan allazi yasriqu min salatihi. Qila wa kaifa yasriqu min salatihi? Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha wala qira'ata fiha. Rawah Ahmad wa Al-Hakim. Manusia yang paling buruk mencurinya, iaitu orang yang mencuri dalam solatnya, yakni tidak tatma'inah. Kemudian beliau ditanya pula bagaimanakah orang yang mencuri solatnya itu?
Beliau menjawab, iaitu orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya dan tidak membaca Al-Quran pada solatnya. Tuan-tuan, kalau solat ni merupakan satu benteng yang kuat, hakikat solat ni bukan, hakikat solat ni merupakan satu benteng yang kuat. Kalau dia sempurna, insya-Allah jadi benteng. Kalau tak sempurna, dia tidak boleh membantu kita. Sebab berdasarkan firman Allah Ta'ala, inna salata kanat alal inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat tu dia boleh mencegah daripada kejahatan dan kemungkaran. Kalau dia solat boleh lagi buat kemungkaran, menunjukkan solat tak sempurna lagi. Tidak ada kekuatan untuk membantunya daripada melakukan kemungkaran dan juga kejahatan. Kalau solat main ekor ni masalah. Kalau solat mesti bagi makan rasuah, masalah. Solat rasuah jalan. Sini tak ada tempat lain ni. Ni cerita aja. Saya tak kata tuan-tuan. Kemudian orang yang mencuri sembahyang dalam zaman moden ini ada banyak sekali, iaitu apabila sembahyang nak cepat-cepat habis, berkecapui, nak copet, sehingga tidak ada khusyuk sama sekali. Bagaimana hendak dituatakan sembahyang, padahal Nabi SAW pernah bersabda, sembahyang itu adalah khusyuk dan khuduk, yakni merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ditegur, bila pernah tegur, masa muka dia pernah tegur, itu bukannya dia solat tak betul, dia sembahyang masbuk. Dia datang imam dah, lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, dia boleh masuk, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, dia perukuk juga, imam dah sami Allahu liman hamidah, duduk sebelah saya, nak duduk sebelah kan, nampaklah kan. Itu ni tak berkhusyuk sangat. Perasan lepas tu katalah, pakcik, saya minta maaf pakcik, setahu saya pakcik je sembahyang tak cukup rakaat. Sebab pakcik tak sampai rukuk bersama imam, tak sampai nak baca subhanallah wa a'la wa hamdi, subhanallah wa hamdi sekali. Jadilah saya betul kata. Yalah pakcik, tu yang saya belajar, saya nak betul pakcik. Kalau pakcik tak terima, terpulanglah. Jangan kan. Tak nak tau, tak tahulah dia balik copet. Dia balik copet, masa muka balik copet. Maka masa tu tak tahulah dia pergi bersembahyang ke rumah aku, tak tahulah kan. Ini kadang-kadang kelemahan kita ni. Sepatutnya bila ada orang tegur tu, alhamdulillah lah kan. Dah lah tegur, minta maaf dulu. Kalau kita nak tegur orang, minta maaf dulu. Jangan lupa orang ramai, nanti dia malu. Jatuh waterpiece ni, jatuh muka. Okey, nanti bumbah muka. Kemudian sama lagi bila ditegur muka masam, ada pula yang marah. Selain itu ada pula menjadi imam yang terlampau mempamerkan khusyuk sampai jadi bukan khusyuk lagi, sampai menekankan bacaannya. Contoh saya jumpa siratal ladzi, alai pak imam ni kata biar betul nak sembahyang pun tak. Itu pun salah juga. Biasa sudahlah, tapi jaga makhraj kan. Saya jumpa masya-Allah macam-macam ada. Tapi orang tua tu dah cakap macam-macam ada orang dah meninggal kan. Yang kadang-kadang ada juga macam tu. Saya jumpa masa sekarang ni ada, saya jumpa, saya ada tengok siap. Kita tegur berkali macam tu juga kan. Sampai berong-berong, saya pun tak tahu nak ngajuk lah. Kadang-kadang satu masalah juga Ada pula yang nak kadang-kadang nampak teruk baca sampai huruf-huruf bacaan susah nak keluar dari kerongkong. Ada pula nak baca dengan seenak dengan betul sehingga terpontang-panting bacaan pula. Padahal bacaan dengan tajwid itu mesti tahu maknanya supaya berhenti pada tempat yang patut berhenti, dan menyambung kembali pada tempat yang patut disambung. Itu penting. Macam tadi orang selalu baca tabat syahadah. Tabat syahadah abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab wa imra'atuhu, inti itu apa tu semua hammalatal hatab
berhenti pada wa mraatu tu hukumnya wakaf qabih, wakaf yang dilarang. Kalau nak berhenti hamba apa ni, tabbat yada abi lahab wa tabba aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahab, berhenti situ. Wa mraatuhu hammalatal hatab. Ini banyak lagu tapi insya-Allah alhamdulillah sekali ni bila dibetulkan ada menerima, alhamdulillah lah. Sebab alhamdulillah zaman ni zaman orang mengaji, orang belajar, tak malu nak belajar. Okay, sambung ni tuan-tuan. Kemudian diriwayatkan berimam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, la yanzurullahu ila rajulin la yuqimu sulbahu baina ruku'i wa sujudi. Ahmad Allah tidak akan melihat seorang yang tidak meluruskan punggungnya pada waktu rukuk dan sujud. Makna tak ada tamakninah, semayangnya reject, Kalau haji reject, semayang pun reject. Kalau haji malbaru, semayang pun malbaru juga. Apa saja. Kemudian kita tengok lagi apa yang Rasulullah SAW pesan kepada kita. Dia kata apa berdasarkan hadis tadi? Tilka salatul munafiqi yajlisu yarkubu syamsa hatta iza kanat baina qarna syaitanin, qarna syaitan, qarnai syaitan qama munaffiran arba'an la yazkurullaha fiha illa qalila. Itulah solat orang munafik yang duduk memperhatikan matahari hingga apabila berada pada dua tanduk syaitan, maka ia berdiri dengan mematuk-matuk ayam 4 kali. Tiada ia mengingati Allah dalam solatnya kecuali sikit sahaja. Solat macam ni Rasulullah kata gambarkan macam solat orang munafik. Itu satu. Kemudian daripada Abu Musa Asy'ari pula, dia mengatakan bahawa Nabi SAW bersolat pada suatu hari bersama-sama para sahabatnya, dan setelah selesai lalu beliau duduk, kemudian datanglah seorang berdiri untuk bersolat, lalu dia rukuk dan sujud seperti mematuk-matuk ayam. Melihat itu Nabi SAW terus bersabda, tarawna hadza law ma ta'ala ghairi millati Muhammad yang kuru salatahu kama yang kurul ghurab dam. Rawahu Huzaimah. Kamu lihat orang itu bersolat, jika mati maka dia mati di luar agama yang dianuti oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mematuk-matuk ayam dalam solatnya sebagaimana burung gagak yang mematuk darah. Kalau solat pun contohnya solat yang tidak ada tamakninah, Rasulullah sebut tak diakui, ditakuti mati luar agama Muhammad, bagaimana tak solat? Bagaimana tak solat? Jadi kita nak fikir macam tu. Sebab solat ni adalah salah satu ibadat yang paling besar di sisi Allah. Kalau orang tak solat, tiada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak boleh main, buat solat tak boleh main. Tak makan tak apa, tak solat jangan. Tak makan boleh kira lagi. Tapi tak solat, Allah Taala dia tak ada kira dalam kita. Itu kadang-kadang kojo okey, pergi kojo balik kojo, petang balik kojo. Itu sahaja itu saya kata. Kata balik kojo. Jangan tengok masak. Balik kojo, tonga-tonga masjid azan. Lain pula azan bunyi. Ya bang, si jawab, Bilal tua dah mati. Sampai mati Bilal dia tak datang masjid. Itu salah dah. Sampai mati Bilal dia tak tahu masjid. Bilal tahu masjid, Bilal dia mati. Barulah sibuk sakit tonat, sibuk nak cari imam, cari pak imam macam mana ni pak imam. Cari orang masjid semua. Nak kerugi pun panggil orang masjid. Bila lepas tu lah masuk nak kerugi tu lah datang ke masjid. Lepas tu dah habis kerugi, lantak lah masjid dia kata. Masuk tu buku nak pak imam. Dah ada. Maksudlah Pak Imam, salam cium tangan Pak Imam lagi. Lepas tu Pak Imam pun tak peduli dah. Ini kadang-kadang ada berlaku dalam masyarakat kita. Sian kan.
Bila nak solat tu, bila solat ni, bila nak kahwinkan anak solat, nak jadi wali. Lepas tu solat benda. Ini berlaku kampung saya. Saya tengok sekolah macam-macam ada. Okey, sambung lagi ya, sambung lagi. Kemudian kita tengok lagi. Di antaranya daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min musallin illa wa malakun an yamini wa malakun an yasari fa in atammaha araja biha ila Allah taala wa in lam yutammaha daraba biha wajhahu." Rawahu Darqutni, sanad dhaif. Tiada seorang bersolat melainkan di sebelah kanannya dan kirinya ada malaikat. Jika solatnya sempurna, maka kedua malaikat itu naik menghadap Allah SWT membawa solat itu. Dan jika tidak sempurna, maka dengan solat ini dipukul kedua malaikat tadi pada wajahnya yang bersolat. Ya. Walaupun ada doa, tetapi diambil sebab lepas cantik. Ya. Mudah-mudahan insya-Allah kita rasa tengok dengar tu berapa banyak solat kita. Sebab tu Hasan Al-Basri pernah satu hari dia tengok orang lepas solat walak-walak. Lalu dia tegur oleh Syekh Hasan Al-Basri. Dia kata, "Wahai saudara, adakah saudara ni rasa bahawa solat saudara telah diterima oleh Allah Ta'ala? Tidak masa gerun, tidak masa harap kepada Allah. Dia ketawa-ketawa, mudah-mudahan sayang macam solat dah diterima oleh Allah Ta'ala. Tidakkah saudara gerun mengharap kepada Allah?" Sebab itulah ada ulama sebut kurang lebih itu setengah jam, 1 jam mikir lagi. Ya Allah, terima solatku walaupun tak seberapa ni. Lihatlah solatku ini walaupun tak seberapa ya Allah. Saya tahu kelemahan saya sendiri. Saya tahu apa ni kekurangan saya. Tapi inilah yang saya pertambahkan setakat semampu Allah. Kau lihatlah ya Allah, kira-kira kau nilai. Itu harapan kita. Bila lepas bayang kita tak ada harapan kan. Doa pun kurang. Doa pun macam ni. Orang minta duit jangan elok-elok kan. Kau minta duit apa? Abang tak duit apa? Ada? Dia minta abang tak duit apa? Macam ni. Kau macam ni, kuatih macam ni, adab kurang. Kita minta Allah Ta'ala pun adab tak ada. Perempuan pun macam ni, cantik lah. Ya Allah, sedap jumpa. Macam ni lah. Ini nak tambah tekong ke apa? Kadang tu pelik juga. Rasulullah tak ajar macam tu. Rasulullah suruh tarik. Ya Allah, kalau ada masalah besar lagi, tarik nak atas. Kalau biasa tu bawah sikit. Kalau masalah wadang, mek terpaksa susah pun nak, emergency, tarik. Tengok. Macam ni boleh. Tarik sikit. Tolong ya Allah. Itu harapan kita. Ya, sebab kita tak tahu bagaimana amal kita diterima atau tidak oleh Allah Ta'ala. Kita tetap yakin Allah Ta'ala, tapi kita berharap Allah terima ibadah kita. Lama saya kau. Okey. Tambah lagi tuan-tuan. Kemudian menurut jawab Bahaki daripada Ubadah As-Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda. Saya baca terjemah dia. Barang dia panjang. Barang siapa berwuduk lalu dia menyempurnakan wuduknya, kemudian dia berdiri untuk solat, lalu dia sempurnakan rukuk dan sujudnya serta semua bacaan-bacaan padanya, maka akan berkatalah solat itu. Solat kata kan? Apa dia kata? Moga-moga Allah memeliharamu sebagaimana engkau memeliharaku. Kemudian solat itu naik menuju ke langit dalam keadaan bersinar dan bercahaya, lalu dibukakan pintu langit, bukakan bagi semua pintu langit hingga sampai kepada Allah Ta'ala, lalu disyafaatkan bagi Tuhan. Allah bukan atas. Allah itu kita tak tahu, tapi istilahnya naik ke atas, menunjukkan solat kita terima. Ini dunia sikit kan. Yang ada ni yang kita nampak, dia ada alam yang lain. Yang maha hebat Allah Ta'ala ni ada satu alam, nama alam tu yang tiang apa tu, yang tiang 9, bukan kursi, aras. Ada lagi.
Kita ni kecil tuan. Kalau kita ke haji tuan-tuan, ke haji sains, kita duduk di kawasan Bima Sakti, kawasan matahari ni. Ada ratusan juta planet. Ratusan juta planet. Yang boleh duduk satu je. Manusia boleh duduk satu je bumi. Lain tu alih. Keliling tu pun juta, ratus juta yang ada tu, hanya bumi sahaja yang layak diduduki oleh makhluk. Makhluk yang kita lah. Bulan tak boleh. Bagaimana tuan-tuan? Hebatnya Allah Ta'ala kan. Sebab itulah kita tengok bagaimana tuan-tuan tengok bulan. Kan banyak je awek. Bulan kan banyak je awek. Lubang sana, lubang sini, lubang sana, lubang sini. Muka dia tak boleh awek. Ya. Muka dia awek tu macam muka bulan lah tu. Ya. Bukan kata tuan-tuan cerita je tapi kenapa bumi tidak? Sebab Allah Ta'ala kata kamu sesuai untuk duduk sana. Lalu dijadikan di antara kasar raya tu dengan bumi tak ada satu batu lebih kurang di kajian sains, satu ruang udara yang mana batu-batu di ruang angkasa tu jatuh masuk ruang udara ni akan hancur. Kita selamat lah. Bulan tak ada. Ya tuan-tuan. Ya. Kemudian bulan tak ada graviti. Kita bumi ada graviti. Kalau kita jatuh patah, pegang kita macam mana ambil? Semua jatuh bawah, tak ada keteh. Keteh apa keteh? Ke atas. Keteh. Bayangkan tuan. Sama lagi. Mana solat tu? Ya. Menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian sambung kemudian tu. Tetapi jika solat tu tidak menyempurnakannya, orang yang solat tu tak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya, dan juga tidak semua bacaan padanya, melainkan solat itu berkata pada Tuhan, moga-moga Allah Ta'ala mensia-siakan kamu sebagaimana engkau mensia-siakan aku. Kemudian solat itu menuju ke langit dalam keadaan gelap gulita, lalu ditutup pintu-pintu langit, ya, dibukanya, kemudian dia digulung sebagaimana gulung pakaian yang koyak rabak, lalu dipukulkan dengannya wajah Tuhan punya solat tersebut. Hadis ya riwayat pada Al-Baihaqi. Itu di antara riwayatnya. Tuan-tuan. Kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pula berkata bahawa Rasulullah telah bersabda, as-salatu mikyal faman waffa wuffiya lahu wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah Ta'ala fil mutaffifin qala Ta'ala wailul lil mutaffifin. Solat itu adalah laksana timbangan, maka siapa yang menyempurnakan timbangannya itu nescaya ia akan disempurnakannya. Siapa yang menipu, maka kamu diri pula bukan sudah mengetahui, kamu sendiri pun bukan sudah mengetahui apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala terhadap orang-orang menipu timbangan itu. Kata Allah Ta'ala, nakawil bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Ya, ini umat Nabi Syuaib mengurangi timbangan. Ini bukan buat timbangan tuan. Lah ni bukan timbangan, timbang berkurang. Katalah buat bangunan ni, tiang ni terpaksa kita gunakan konkrit, katalah simen tu 25 euro yang tu kan, ataupun perlukan simen nak konkrit dalam 25 beg, kita jadikan 20 beg, 5 kita kurangan, itu pun support lah tu. Tak ada nak pun untuk masjid untuk kan. Di sini dah, ini sendiri lain Terengganu dia untung lah, dia banyak kan. Buat baik-baik ki untung, buat baik untung. Tu lah dia. Itu umat Nabi Syuaib banyak. Malaysia ni banyak umat Nabi Syuaib. Perangai umat Nabi Syuaib banyak. Tapi tak apa. Dalam solat pun gitu juga. Ya. Kemudian, dan bagi orang yang mengurang timbang atau takaran atau ukur hasta, juga mengurang peraturan yang sudah tetapkan dalam solat, maka mereka semua diancam dengan neraka Jahannam, yang kita mohon perlindungan daripadanya agar dijauhkan daripadanya. Ya. Dan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda yang maksudnya, jika seorang dan kamu sujud, maka letakkanlah wajahmu hingga hidung dan dua belah tanganmu ke atas bumi, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah mayukan padaku, ya, untuk bersujud ada 7 anggota badan, iaitu muka, dahi, ya. Cuma hidung ni dia tak masuk tapi sebut hidung juga lah.
tapi letak tapi anggota yang 7 tu ni dahi, jangan ada rambut sini ya, ataupun kopiah macam ni, ataupun sorban ke depan, dia tak boleh ataupun kita punya jubah apa ni, sorban kita yang mengikut kita ni turun sekali letak tu. Kalau letak tak apa, dia mengikut badan ya, ni tak boleh. Kemudian 2 tangan, 2 tapak tangan, 2 kaki, 2 lutut dan 2 tapak kaki. Tapak kaki macam ni ya, togakkan kaki. Okey. Kemudian disebut jugalah tidak menyingkap rambut atau pakaian. Ini bukan aurat, tutup aurat. Maka pada siapa bersolat dengan tidak menempatkan setiap anggota pada tempatnya masing-masing, maka setiap anggota itu akan mengutuknya hingga solat selesai. Mana jaga dia ya, salah ke memang macam ni, letak kat sini kan, mendahi ni dahi. Yang paling penting yang ini letak ya, jangan ada benda lapik yang bersangkutan dengan badan ataupun kopiah. Okey. Kemudian menurut riwayat Bukhari daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu bahawa pernah dia melihat seorang lelaki bersolat dengan tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Lalu Huzaifah bin Al-Yaman mengatakan padanya, engkau bersolat dan kalau engkau mati sedangkan engkau membuat solatmu seperti ini tidak sempurna, maka engkau akan mati di luar agama yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu solat tak sempurna. Solat batu ayam pun Nabi ancam kalau mati keluar dari agama. Bagaimana kalau tak solat? Dah ulang 2 kali itu. Jadi yang paling penting, kita kena ajar anak kita berumur 7 tahun, ibu bapa wajib suruh anak solat. Dia tak wajib solat, kita wajib. Dia kecil ustaz, wajib suruh tutup aurat. Kecil ustaz, kecil kan dia ajar. Pada rodang apa buat anak dah koreh ganyut. Koreh ganyut. Koreh ganyut tu koreh betul lah apa. Okey, macam buluh lah dia akan bergabung. Lepas tu bila dah buluh dah koreh kita buatnya tu. Kan? Kita tarik ni lanting muka kita tu koreh ganyut macam mana? Dia kena kecil. Masuk kecil, masuk lembut baru kita selesai. Sebab tu Rasulullah ajar umur 7 tahun wajib mak bapak suruh. Ajar. Jangan biar kalau saya yang kuliah tak apa, budak kecil datang tu menunjukkan berkat majlis tu. Sebab kita banyak dosa kan, betul tak? Dosa pergi kerja, dosa sana, macam-macam ada pening kepala. Budak kecil dia mati confirm masuk surga, kita belum tentu ni. Ya, sedangkan surga tu semua sebab berkat tu ada tuan-tuan. Kadang-kadang keberkatan tu letak pada budak kecil, kita dapat sekali ya. Kita mula kata apa sikit lagi ya. Kemudian menurut riwayat Abu Daud bahawa Huzaifah Al-Yamani bertanya orang itu, sejak bila engkau solat seperti itu ataupun seperti ini? Orang itu menjawab, sejak 40 tahun yang lalu, masya-Allah. Maka Huzaifah mengatakan lagi kepada orang itu, kalau begitu engkau tidak solat sama sekali sebanyak 40 tahun dahulu ya. Dan jika engkau mati, maka engkau akan mati di luar agama yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita nak kena berhati-hati. Semua kojong nak kena berhati-hati. Bawa kereta pun nak kena berhati-hati. Tahu peraturan kan, dia tak boleh lanyak. Ayo. Kan tak pasal-pasal kuda putih koja. Kuda putih ni kan. Lah ni kuda putih lagi canggih tu. Saya silap kuda putih trafik koja. Kono saman tak pasal-pasal. Lalu tak langgar peraturan, lori balak sampai cantik. Macam tu juga solat, dia ada undang-undang. Berkata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, hai anak Adam maknanya manusia, apakah lagi yang bakal dikira mulia di sisimu dari agamamu jika solat itu dicuaikan olehmu? Apa lagi benda yang mulia sisi agama kalau solat dicuaikan? Saya dulu saya ingat ada seorang ustaz, tapi dia panggil guru lah sampai kampung. Orang semua kenal dia bila datang rumah tanya, nah
kau solat tak ni? Kau semayang ke tak? Tak semayang. Apa hal kau? Cepet beritahu hal. Ni air kau minum cepet lepas keluar. Cepet. Ada suruhnya tu. Ustaz dah sediakan air. Ada masalah, kita cepet ustaz nak jawab. Ni, ada air nak kau minum cepet, itu keluar cepet. Kenapa ustaz? Sekarang ditakdirkan sebab kau ada kat rumah ustaz ni, kau Allah turun bala kan. Ustaz yang kono sekali. Cepet keluar. Alim tuan-tuan. Lepas tu kompom, kalau zaman sekarang ni kompom tak datang lah. Ustaz kan. Itu. Tapi dia buat orang dah faham dah perangai dia. Orang tak semayang di rumah ni, memang dia suruh keluar. Minta maaf, keluar cepet. Kalau keluar cepet pada rumah ni, dan keluar pada pagar cepet. Orang tu malu keluar pagar. Itu. Ya. Ini tuan-tuan. Apa kemuliaan seseorang tu kalau tak solat? Apa yang ada dah tak ada apa. Kosong. Tak ada standard. Tak ada apa. Tak ada kualiti. Tak ada brand. Apa silahnya. Kita nak kereta ada brand. Rumah ada brand. Kan? Pakai semua jenama nak brand. Jam nak ada brand juga. Tapi dia sendiri tak ada brand di sisi Allah. Salah lah. Tak ada kualiti di sisi Allah. Nak macam mana? Solat tak ada. Apa nak nilai? Apa nilai? Tak ada nilai. Sumpah macam buka jompet. Sian ya. Sama lagi tuan. Kemudian apa lagi dia? Padahal nanti di hari kiamat amal yang pertama sekali yang akan ditanya ialah solat. Yang demikian itu sesuai dengan apa yang telah nyatakan oleh Nabi SAW dalam sabdanya. Pertama sekali yang akan dihisap bagi seseorang pada hari kiamat dari amalnya ialah tentang solat. Maka jika solatnya baik, solatnya itu dia akan mendapat kemenangan dan beruntung. Dan jika solat rosak solatnya, maka dia akan rugi dan binasa. Dan jika ada sesuatu yang kurang dari solat fardu itu, maka Allah akan berfirman, lihatlah hamba-Ku itu, ada tak sesuatu yang dibuat dari solat sunatnya. Sebab tu sunat ni buat ba'diyah, qabliyah, ba'diyah. Buatnya. Lalu tampal, disempurnakan mana-mana kekurangan dari solat fardu dengan sunat. Dan demikianlah pula orang yang segenap amalnya. Sebab tu kita kalau buat solat sunat banyak. Dah fardu kadang-kadang ada koyak sana gabak kan. Sana bocor, sini bocor. Jadi solat sunat tu akan tampung. Ya. Saya ingat ada arwah guru saya dulu. Mungkin saya pernah cerita tuan dah lama pun. Saya pun tak ingat mana cerita. Memang hebat. Memang umur 80 lebih, badan macam 50. Apa rahsianya? Solat banyak. Dia banyak beramal dengan solat. Contoh hari-hari ini, sebelum sembahyang Jumaat dia buat solat 80 rakaat. Yalah, walaupun dia beramal dia dhaif. Lepas semalam sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat juga. Yang lepas zuhur ni 40 rakaat. Azan ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله InsyaAllah tambah sikit lagi ya. Nak cerita tadi tu, dia pernah ajar kalau tuan-tuan nak buatlah. Salli sunnatul yaumil jumu'ah rak'atain lillahi ta'ala. Saja aku semayang sunat hari Jumaat 2 rakaat kan Allah Ta'ala. Saya masih ingat bacaan rakaat pertama selepas Fatihah ialah ayat kursi dan qul a'udzu birabbil falaq, tak banyak, 100 kali je. Yang tak kata 100 kali je tu gelak. Yang kemudian rakaat kedua ayat kursi Qul bin Nas 50 kali je, tak banyak. Lama masanya lebih kurang 1 jam berdiri. Lepas tu lepas bagi salam, bangun berdiri, badan macam terawang-awang. Kan? Tuan-tuan, sebab kita kena perbanyakkan solat sunat. Saya bukan suruh tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak buat, mari kita sama-sama buat. Mana yang boleh? Solat mutlak boleh, tak masalah. Mutlak di mana usolli rakaatain lillahi ta'ala, usolli sunatan rakaatain lillahi ta'ala kan, tak masalah. Usolli sunat rakaat Allah Ta'ala. Okey. Maka hendaklah setiap orang mestilah suka memperbanyakkan solat sunat untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada dalam solat-solat fardunya itu. Ya, moga Allah Ta'ala beri taufik kepada kita. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kalau ada suara cantik, ini lain sikit. Tuan-tuan azan. Macam tadilah azan, orang dokek pun datang tak tahu. Dia dayu panggil orang. Dan saya nak sebut pada Bilal yang mudah Allah Ta'ala merahmati orang jadi Bilal dan juga jadi imam. Bilal ni Rasulullah SAW pernah sebut suara yang dipanggil orang tu, selagi mana didongak oleh korin dan basah, semua akan mendoakan minta ampun untuk dia. Hebat dia Bilal tuan. Kalau dia jadi Bilal 40 tahun, kalau sebut satu riwayat, dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala betul, insya-Allah kubur apa dia punya tu, dia punya jasad tak dimakan oleh bumi. Tak nak tuan. Datang masjid, masya-Allah, datang aja pahala satu, Kelantan kuliah satu langkah 100, siapa nak kasih? Agak-agak 100 langkah, brim 100. Satu langkah brim 100. Banyak brim, banyak nak bagi. Allah nak bagi brim pun tak nak. Tu tengok buah tu cantik tu berlaku buah tu. Iklan tu saya tak dapat kata baik. Tahu ada tak ada iklan. Nanti tuan-tuan tolong WhatsApp ke saya boleh. Saya nak buat. Handphone saya tak canggih. Tak boleh malam-malam, tak boleh. Dalam gambar nanti waktu tolong WhatsApp ke nombor saya. Apa? Nak cerita tu kelebihan Bilal.
Kita puasa sikit lagi bukan ya. Lepas setengah boleh sampai sebulan sekali bukan selalu. Dan depan dah atau tidak. Tah tuan-tuan jalan dulu ataupun saya jalan dulu. Enggak tahu kan. Baik itu cerita dulu. Kemudian kita tengok akibat meninggalkan solat jemaah ni. Sebelah, sujud sebelah, duduk sembahyang rumah agak macam mana. Tengok apa yang Allah nak pesan kat kita. Firman Allah Ta'ala dalam suratul Qalam, yauma yakshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Suratul Qalam ayat 42 hingga ayat 43. Pada hari betis disingkap di kiamat, dan mereka dipanggil untuk bersujud namun mereka tidak berkuasa. Pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan, dan sesungguhnya mereka dahulunya ketika di dunia telah diseru untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera. Oleh kerana itulah mereka pada hari kiamat telah diliputi oleh perasaan menyesal, sedangkan mereka dahulu dunia telah diseru untuk sujud bersolat tapi mereka tak peduli solat jemaah. Hayya 'alas salat. Laju sekian. Lagi macam apa pula? Hayya 'alas salat. Lain kau berani lain. Tak kira lah. Tak kira di Imam Mekah ke, Bilal Mekah ke, Bilal Cina ke, panggil tak datang. Maka ini dia, besok disuruh sujud tak boleh. Sama lagi. Oleh kerana berkata Ibrahim At-Taimi, yang dimaksudkan dengan seruan di atas, seruan menyuka solat perlu melalui panggilan azan dan iqamah. Sedangkan kata Said Al-Musayyib pula bahawa mereka telah mendengar panggilan hayya 'alas solat, hayya 'alal falah. Yang ni mari bersolat, mari kepada kemenangan. Sebab tu azan pun kena berhati jangan hayya 'alas solat, okey. Hayya 'alal falah, pergi kebun. Kata nak ajak semayang, lepas tu ayat pergi kebun pula. Dia baca nanti golak orang. Okey, tak apa. Kemudian namun mereka mendengar, kata Said Musayyib, mereka mendengar tak mau datang, padahal mereka itu dalam keadaan sihat dan selamat. Berkata Ka'ab Al-Akhbar, demi Allah tidak turun ayat ini melainkan kata mereka yang tidak mahu bersolat jemaah. Kemar KL sekolah sepelangung dongah. Daripada tingkap nampak surau, nampak masjid, tak mau datang juga. La salata lijal masjid illa fi masjid. Tidak sempurna solat orang yang berada di sekolah masjid belah surau kecuali kat surau masjid. Pokok KSA lah sajalah. Macam mana kan? Saya punya pasal lah kubur saya masing-masing. Ayo, siapa cakap kubur masing-masing? Dia kata semayang hak individu, siapa cakap? Kalau sebab itulah Allah SWT sebut aqimus solah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah solat dan keluarkan zakat dan rukuklah bersama-sama rukuk mana solat jemaah. Itu arahan. Itu. Kalau kubur masing-masing besok ialah mati pun masing-masing. Anak mandilah sendiri, kabanlah sendiri, masuklah kubur sendiri. Macam boleh pula. Panggil ke Pak Imam yang masuk. Okey. Dan sekiranya tidak ada solat jemaah dalam kampung tu, dalam taman tu, tak langsung solat jemaah, maka satu taman berdosa. Siapa kata solat jemaah ni hak individu? Siapa kata solat hak individu? Kadang-kadang kesilapan orang tak solat tu, bala turun sebab dia tak solat. Orang lain solat, dia seorang tak solat. Dia seorang tu lah menyebabkan bala turun. Itu yang ustaz tadi dicopek semua. Ayo, kita tak payah tu. Keluar rumah di sini, kita ajak lagi, jomlah. Doa sama dia. Doa yang paling baik adalah doa seorang sahabat kepada sahabatnya. Sahabat yang doa tak tahu. Tengok sahabat tu, ya Allah, hamba-Mu sujud dan terus bangun, duduk, angkat tangan, mengangkat tangan pada munajat. Bagilah hidayah pada kawanku ini, ya Allah. Dan juga jangan lupa pada diriku, ya Allah. Minta hidayah kepada ku dan juga sahabatku ini.
Ini kita ketuk doa tak pernah. Kan, doa lah sikit. Kawan kita hari-hari jumpa, mengetik sama, mengopi sama, mengopi janda, mengopi jantan, mengopi macam-macam, semua mengopi kan. Semua ada. Tak salah, doa lah sikit. Sebab tu doa seorang sahabat yang tidak diketahui oleh sahabat. Kata saya doakan Pak Imam. Pak Imam tak tahu, doa tu yang paling baik. Dan dia dapat apa yang doa. Dia berdoa, orang yang doa dapat, dia sendiri pun dapat. Kau nak lagi tuan-tuan? Dapat lah. Dapat. Silap silap bahasa. I'm sorry sambung lagi. Kemudian ada pun dari hadis Nabi sallam berikut dengan tegas menyatakan bahawa Sallam sabda, laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam summa amura rajulan fayumman nas summa antaliqa ma'i birijal ma'hum hizamun min khatabin ila qaumin la yashhaduna as-salata fil jama'ah fa ahriqa buyutahum alaihim buyutahum binnar. Bukhari Muslim. Hadis ini hadis sahih. Sungguh aku bermaksud untuk memerintahkan supaya solat itu didirikan. Kemudian aku akan memerintahkan seseorang di antara orang-orang yang ada situ jadi imam kepada solat itu. Lalu aku akan pergi dan bersama-sama beberapa orang yang membawa ikatan kayu menuju kepada orang-orang, ini kaum yang tidak mahu solat jemaah, untuk aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Sini jangan buat lain. Ini Rasulullah sebut menunjukkan bahawa solat jemaah itu berat, bukan boleh main-main. Ya, sebab tu kajian saya wallahu alam lah. Lagi ramai jemaah lagi bagus. Dan Rasulullah kata lagi ramai jemaah lagi bagus. Lebih baik 2, 3 lebih baik daripada 2, 4 lebih baik daripada 3. Ya. Dan bila kita rapat saf tu bertembung antara kita, dia ada apa ni, cas elektrik. Lagi ramai banyak elektrik banyak tenaga, banyak power dia. Tu yang balik senyumnya. Lepas tu datang masjid surau, bawa rahmat balik. Pergi Tesco, bawa balon balik. Betul kan? Duit habis, tadi macam-macam ada. Depan kita amoi tak pakai seluar lah, pakai seluar pendek ya, yang pakai baju sikit, pening kepala kita tengok. Balon balik, balon pula kita tengok ayo boleh tahan ke amoi, balik ke rumah marah kita. Allah kifarah kat rumah. Tiba-tiba rumah mengamuk, jangan marah, tadi silap. Allah kifarah kat rumah. Anak perangai lepas tu. Kenapa pula saya balik ke Tesco ni tiba-tiba anak perangai tak pernah buat? Perangai kita tadi tak selera. Tak selera kita tu. Tak senonoh. Pergi tengok orang. Itu sebabnya Allah kifarah. Sama lagi tak ada kitab. Sebab tu solat jemaah tu penting. Ya, datang surau tu jadi hebat. Orang yang datang ke surau, datang solat jemaah ni, orang tu ada brand di sisi Allah. Ini juga Jumatan nak ada brand. Jumatan ni tekau mahal ni RM800 tangkai yo teka. Belum comel lagi. Boleh faham Faham alhamdulillah, tak faham bapak faham sudah lah. Okey. Keluar basuh bilang macam mana kan. Dah basuh. Kelantan je Kelantan ni, 9 ni Kelantan macam mana. Tuan-tuan tak faham, tuan-tuan tanya orang 9 di sini. Kalau dia tak nak cerita, tuan-tuan marah. Okey, tak apa. Menurut apa disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, bahawa seorang lelaki buta telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya, "Ya Rasulullah, saya tidak mempunyai seorang petunjuk yang akan membimbing ke masjid." Lalu Nabi sallallahu menjawab pertanyaan tersebut dengan mengizinkan pada orang buta tersebut untuk solat di rumahnya. Tetapi ketika orang buta itu ingin berangkat pulang, maka Rasulullah SAW pun memanggilnya pula dan bertanya, "Apakah engkau mendengar suara azan untuk solat?" Orang buta itu menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Maka beliau mengatakan, "Kalau begitu mestilah engkau menjawab semua suruhan itu, berarti engkau mesti datang bersolat jemaah di masjid." Tua buta kita orang colik, tak cukup, mata dua tambah satu lagi, ompek. Jadi apa saya? Mata dah ada 2, tambah lagi jadi ompek. Lagi tolong doang. Tak cukup lagi, tak payah buat motor, buat kereta, hujan lobek pun pasal kereta lagi geres. Masuk sini pun geres juga. Betul? Masalah. Semua kemudahan ada. Tak bolehlah hujan. Senekel.
cendekial. Cendekial ni ngelat banyak. Tentang tu. Orang ngelat ni kata cendekial. Itu bahasa nomi. Okey, tak apa. Kemudian boleh riwayat Abu Daud radhiyallahu anhu. Riwayat Abu Daud rahimahullah taala bahawa Amr bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu bercerita bahawa dia pernah datang bertemu dengan Rasulullah dan bertanya, "Hai Rasulullah, sesungguhnya Madinah ini sering berkeliaran ular-ular binatang buas, sedangkan saya termasuk orang buta yang bertempat tinggal agak jauh dari masjid, dan juga saya tidak punya seorang petunjuk jalan yang baik dan dapat membantuku datang masjid. Bolehkah saya solat di rumah saja?" Maka Nabi pun SAW bertanya, "Adakah kamu mendengar azan?" Jawab Maktum, "Ya, saya mendengar, ya wahai Nabi Allah." Nabi menjawab, "Kalau begitu, hendaklah kau datang, aku tidak memberi keizinan kepadamu." Nampak? Kita tak buta, tak apa ni, tak tengkak, kaki okey, boleh berlari, selera tajam, semua tajam kan. Letak depan hilang, yang tak hilang pinggang aja, kalau pinggang hilang, letih. Apa nak lagi cerita? Tak ada alasan. Ataupun saja-saja buat alasan. Tapi kebanyakan saja buat alasan. Ponek lah, ponek pergi pasal malam, lepas tu boleh pula. Semai maghrib nak berjemaah, ponek. Ponek penat. Tapi lepas tu pergi masa malam boleh pula, pergi shopping boleh pula, berpuasal boleh pula. La ilaha illallah. Apa alasan? Buat-buat alasan. Ini yang Rasulullah marah. Bunyi lawak kan, tapi Rasulullah juga marah. Saya suruh tuan-tuan kau dah, kita jadi sempurna hijrah ini, marilah kita sama-sama berhijrah. Kalau kita dah mari, mai kita ajak kawan-kawan mai. Allah nak bagi brim mai. Brim yang keempat Allah nak bagi. Allah Ta'ala bagi brim hari-hari tuan-tuan. 5 waktu. Pergi ke masjid suruh dapat. Pergi masjid suruh dapat. Pergi masjid suruh dapat. Kau nak lagi? Pergilah. Dan jangan kita rasa datang ke surau atau masjid dia rasa apa ni? Rasa rendah hati. Bukan tawaduk kan, rasa rendah hati. Rasa sadidah. Allah sebut orang beriman ni ada brand di sisi Allah. Mana dia? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Jangan kamu susah hati. Jangan kamu rasa hina. Jangan kamu susah hati. Kamu itu a'lau, tinggi. Maknanya ada brand lah tu. Ada kualiti di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kamu beriman kepada Allah. Allah panggil solat, jom. Allah panggil itu jom. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Tuan-tuan, alhamdulillah, kita ni Allah dah pilih tuan-tuan. Kita banyak berdoa kepada Allah, banyak bersyukur kepada Allah kerana Allah beri kekuatan pada kita. Allah bagi kita kekuatan boleh mandi. Dan jangan biarkan yang pemberian Allah Ta'ala ni ditarik balik. Mana kita dalam keadaan kita buat baik, lalu kita buat jahat, maka Allah takut Allah tarik balik pemberian Allah Ta'ala itu sebut. Belum lagi 8 setengah. Kau jam saya lambat. Betul betul tak? Satu lagi tapi sikit lah, 1 minit 2 lagi. Kemudian hal ini juga Ibn Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya orang tentang orang yang berpuasa pada siang hari dan solat tahajud pada malam hari tetapi tidak mahu solat jemaah dan tidak pula mahu pergi solat jemaah. Maka Ibn Abbas menjawab, orang ini jika mati akan dimasukkan ke dalam neraka. Riwayat Tirmizi. Puasa siang, malamnya dia solat tahajud tapi tak solat jemaah, jemaah pun tak pergi, maka Ibn Abbas kata orang ni masuk neraka. Itu berat sebenarnya jemaah. Kemudian berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seandainya telinga seseorang itu dipenuhi dengan timah hitam yang meleleh panas, adalah lebih baik baginya daripada dia mendengar azan berkumandang lalu tidak mendatanginya untuk solat berjemaah. Itu Abu Hurairah sebut. Ambil timah yang cik melogak, letak ke tengok. Kemudian kata Ibn Abbas lagi bahawa Rasulullah pernah bersabda, pada siapa yang mendengar suara azan untuk datang solat, maka dia tidak ada yang akan melintang buat mendatanginya kecuali ada uzuran, ini halangan. Tidak ada halangan, tidak ada benda yang apa ni halangan, dia perlu datang. Itu maksudnya.
Kemudian dalam kitab Al-Mustadrak yang diriwayatkan oleh Hakim daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Salasatul la'anahumullah, man taqaddama qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, wa rajulun sami'a hayya 'alas shalah hayya 'alal falah summa lam yujib." Tiga golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga golongan manusia. Siapa dia? Yang pertama sekali, orang yang menjadi imam satu kaum sedangkan kaum itu membenci. Imam ni boleh silap mimpin, imam kok mas mayang juga. Kalau ada jemaah 2/3 dah tak setuju baca Fatihah tak betul, atau ustaz jadi imam lah kan, kok dia jadi pemimpin, dah ramai orang tak suka dah tu berhenti dah. Kan perlandang lah dalam payah kan. Dah perangai tak sendiri kan, GST lah 6% dah, naik gula nanti sebab tak kuih kata kan, nanti kucing mani no, tak apa, gula murah kembali RM2.85 dulu RM2.50. Itu pandai yang beri kita kan, sama tahun lebih sikit cukup nak berhenti dah, jadi 2 minit ni. Yang kedua ialah isteri yang tidur malam sedangkan suaminya marah kepadanya. Sebab saya nak beritahu sikit tuan, lelaki dia sampai mati wajib taat dengan ibu bapa selagi arahan itu tidak melanggar syarat. Ingat, perempuan kena ingat, bila ada suami, bila isterinya panggil, tuan-tuan, kalau tuan-tuan mak tuan-tuan panggil, Hasan baliklah Hasan, mak ada hal penting nak balik lo kejap ni, nak pergi shopping rumah ni, nak pergi shopping kau nak sahut panggilan ibu, sahut panggilan ibu. Shopping bila-bila boleh pergi tu, kalau tak sahut maka hukumnya berdosa. Sebab Rasulullah kata ibu bapa. Kalau dengan bapa pun Rasulullah kata 3 kali, mana dengan isteri, anak, kojo. Anak faham tuan? Faham alhamdulillah. Tak faham, bapak faham sudahlah. Yang ketiga, ni yang pada laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang lelaki yang mendengar surah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah tetapi tidak mendatangi. Ini yang nak cerita ni. Hayya 'alas salah. Mana boleh Mekah pun, saya pun tak tahu. Itu tanya Pak Imam pandai. Hayya 'alal falah. Dia pun tengok wah kak sebab apa? Maharaja lawak tengah berdendang. Apa jambu tengah buat lawak, lupa lagi solat. Tambah juga. Sebab itulah saya ulangi lagi untuk akhir, la solat al-jar masjid illa bil masjid. Tidak ada solat, tidak sempurna solat orang yang duduk tepi masjid kecuali di masjid. Sebab itulah kalau tak nak datang masjid, pergi sembahyang duduk jauh-jauh, tak dengar azan, tak apa. No problem punya. Tak ada masalah. Pergi jauh-jauh tak dengar azan. Tu boleh. Tapi kalau sebelah surau waktu tu speaker betul-betul ke bilik nampak betul tu ya. Tak datang juga. Tu tak dapat dengan bar dah. Tak dapat dengan Allah. Tu jawab sendiri depan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan kita, bukan dengan Pak Imam, jawab dengan Allah. Ya, kita sekarang ni masalah kalau kita kena jawab dengan Allah Taala, apa tak jawab? Apa alasan? Jadi saya ingat setakat dulu untuk pada malam ni. InsyaAllah kalau panjang umur, kalau diizin Allah Ta'ala, kita sambung lagi ya pada bulan depan. Kita tengok pula masalah solat isyak dengan solat subuh. Apa yang Allah nak bagi kepada kita di solat isyak dan solat subuh ini. Ada kelebihan, ada keuntungan, ada brim di sana. Saya suka sebut brim sebab brim dah sampai lagi tu. Tak tahu dah dapat kan 600.5. Lepas tu 6% di belasah kita. Lah tu kan, fair lah kata. Tanya lah. Jadi tuan-tuan, yang baik itu Allah Subhanahu Wa Taala yang telah berfirman sendiri. Mudah insya-Allah apa yang kita baca malam-malam ini, kita bincang pada malam ini akan memberi satu suntikan untuk kita menambah baik solat kita. Kalau kita dah kurang solat kita, kita perbaiki lagi. Kalau dah okey, kita tambah lagi dengan datang solat-solat sunat. Insya-Allah kita minta Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan lupa doa ke sahabat-sahabat kita.
yang tamu datang ke surau. Kalau tuan-tuan semua doa, tuan banyak ni dekat suatu orang, Masya Allah, standard tuan-tuan. Suatu orang doa ke sahabat, Insya Allah Rabbih ni untuk bulan depan tak ada ruang dah kan. Kok bulan depan lah kok lah kan. Mudah-mudahan gitulah, kita harap gitu. Dan Insya Allah sebelum kita balik, Insya Allah kita tambah amal kita. Mudah-mudahan Allah sayang kat kita. Biarlah manusia tak suka. Sebab sebutnya lagi, sebenarnya saya sebut bulan lepas, kita buat baik pun orang tak suka. Ada orang tak suka. Buat jahat lagi ramai orang tak suka. Buatlah apa yang Allah suka, walaupun manusia tak suka. Wallahu a'lam. Dah 3 kali wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, sinarilah hati kami ini dengan cahaya iman, dengan cahaya Islam, dengan cahaya hidayah-Mu, sebagaimana Engkau menyinari bumi dan langit ini dengan cahaya matahari selama-lamanya. Ya Allah, ya Allah Tuhan kami, hidupkanlah kami sebagaimana hidupnya para ulama bertakwa dan beramal dengan ilmunya, dan matikanlah kami ya Allah sebagaimana matinya para syuhada yang memperjuangkan dan mempertahankan agama-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam keadaan beriman, dan matikan juga kami dalam keadaan beriman. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan untuk kami beramal dengan ilmu kami ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk kami melaksanakan segala perintah ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk kami meninggalkan segala larangan dan tegahan ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Kau rahmati dan Kau kasihi ya Allah. Dan jadikanlah perpisahan lepas ini perpisahan yang Kau berkati dan Kau ampuni ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bersihkanlah hati kami daripada sifat-sifat yang keji ya Allah. Dan penuhlah hati kami ini dengan sifat-sifat yang terpuji. Ya Allah Tuhan kami, bantulah para pejuang Islam ya Allah, di mana sahaja mereka berada dan di zaman mana sahaja mereka berada, dalam memperjuang dan mempertahankan agama ya Allah. Hancurlah musuh-musuh Islam sehancur-hancurnya ya Allah. Hancurlah musuh-musuh Islam sehancur-hancurnya ya Allah. Hancurlah musuh-musuh Islam sehancur-hancurnya ya Allah. Ya Allah, bantulah para mujahidin, sama ada di Afghanistan, sama ada di Pakistan, sama ada di Palestin, di Syria, seluruh negara umat Islam ya Allah. Hapuslah musuh-musuh mereka ya Allah. Hancurlah musuh-musuh mereka ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Inilah kami berazam api neraka ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu menahan siksa api neraka ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu menahan siksa api neraka ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu menahan siksa api neraka ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, terimalah doa kami, terimalah permintaan kami, terimalah permohonan kami, terimalah rintihan dan dayangan kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa anak-anak dan istri kami, dosa para suami, dosa para jiran kami, dosa para sahabat kami, dosa kaum kerabat kami, dosa adik-beradik kami, dosa para guru kami, dosa orang-orang yang berhak atas kami, sama ada dosa terdahulu, terkini dan selamanya, dosa kecil maupun dosa besar, dosa tersembunyi maupun dosa nyata, dosa sengaja maupun dosa yang tak sengaja kami lakukan ya Allah. Dan juga ampunlah dosa kedua bapa kami ya Allah. Kasihanlah serta rahmatilah keduanya Allah. Kasihanlah serta rahmatilah keduanya Allah. Kasihanlah serta rahmatilah keduanya Allah, sebagaimana mereka mengasihi dan Engkau merahmati kami semenjak kami kecil. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Sallallahu alaihi wasallam.